sebutkan bahawasanya dalam tempoh fasa coronavirus ini ataupun penyebaran COVID-19 ini terdapat begitu banyak hukum hakam yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita ini, khususnya salat dan juga terkait dengan salat Jumaat. Sebagai contoh, kalau kita salat pada hari ini, antara hukum yang boleh kita bincang dan kita bahas adalah tentang salat dengan saf berjarak-jarak ini. Maknanya adanya social distancing dalam pelaksanaan salat berjamaah, iaitu setiap jemaah dengan jemaah di sebelahnya atau di belakangnya atau di hadapannya itu dijarakkan dengan kadar 1 meter. Jadi tidak ada rapat saf, sedangkan adanya tuntutan sebagai contoh oleh imam, aqimu sufufakum ataupun sawu sufufakum ataupun istawu aqimu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Ini adalah seruan-seruan merapatkan saf untuk salat. Tetapi apabila berlakunya penyebaran wabak COVID ini, maka kita tidak menjangkakan yang salat kita akan berjarak-jarak. Tetapi kita sebut, kalau menjawab persoalan itu jika ditanyakan, maka kita katakan dalam situasi ini menjarakkan saf itu orang kata dituntut bagi mengelak atau mengekang penularan wabak penyakit berjangkit tersebut. Kerana kalau kita ingat kata-kata imam, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, merapatkan saf adalah antara ciri kesempurnaan salat, bukan ciri sah tapi ciri sempurna. Jadi kalau salat jarak-jarak dan bersebab, maka salat sah. Cumanya kalau tanpa sebab, dia jadi tak sempurna. Tapi kalau bersebab kerana nak elakkan penularan wabak penyakit berjangkit, yang ini ia sunat bahkan digalakkan. Jadi kita dah jawab. Kemudian ada juga perbahasan hukum salat dengan pakai mask. Mask ni kita terjemah dalam bahasa kita pelitup muka atau penutup muka. Orang kita sebut face mask, tetapi mask itu sendiri memang di muka lah, ke ada mask di tempat lain. Jadi tak perlulah ulang face tu banyak kali, jimat masa sikit. Jadi mask itu pun menutup muka dah. Jadi kita kata orang salat pakai mask sebagai contoh, penutup muka, maka kita katakan adakah ini dibenarkan ataupun ia tak dibenarkan? Maka kalau dari sudut hukum, kita mengatakan pemakaian mask semasa solat makruh sekiranya tanpa sebab. Tetapi sekiranya bersebab, sebagai contoh kita solat di kawasan yang berdebu banyak, berabuk di padang pasir atau di tanah lapang, maka nak elakkan debu-debu masuk ke dalam muka kita ini, maka kita salat dengan memakai mask, maka jika bersebab tidak dimakruhkan. Dan kita pada hari ini salat pakai mask bagi tuan-tuan sebahagiannya ia tidak dimakruhkan juga. Kerana apa? Kerana ada sebab. Apa sebabnya? Selain ia adalah tuntutan, ia juga adalah salah satu langkah yang diambil untuk kita ini mengekang penularan wabak penyakit berjangkit. Yang ini yang kita maksudkan. Baik. Kemudian antara isu yang berbangkit juga berkaitan dengan salat adalah salat Jumaat. Dahulu berbelas minggu kita ini tidak mendirikan salat fardu Jumaat, khususnya bagi orang lelaki. Jadi kita tertanya dahulu apabila ada larangan oleh pihak kerajaan bahawasanya perhimpunan keagamaan di mana-mana tempat ibadat seperti masjid, surau termasuk salat Jumaat tidak dibenarkan, maka kita pun tidak menghadiri salat Jumaat. Sebaliknya ia diganti dengan salat Zuhur di rumah sahaja. Lalu banyaklah mufti-mufti Facebook muncul. Nampak? Maknanya mufti-mufti media sosial kata
yang maki hamun, yang marah dengan tindakan pihak pemerintah, pihak yang ada otoriti, marah. Sebab apa tak boleh salat Jumaat? Jadi kita katakan di sini bahawasanya setiap tindakan itu ada dia punya implikasi dan ada dia punya sebab-sebab kenapa sesuatu tindakan itu atau arahan itu dikeluarkan. Maka kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pada masa itu tidak ada masalah pun untuk kita ini tidak menghadiri salat Jumaat, kerana ada sebab pada ketika itu. Dan kalau dilihat dengan kadar statistik jangkitan harian pada waktu itu, memang memerlukan untuk tidaknya kita ini berhimpun di mana-mana tempat perhimpunan. Bukan semata salat je, jangan kita ingat orang anti-Islam pula, tak. Pusat hiburan pun tak dibenar, disko pun tak dibenar, pusat perjudian pun ditutup. Maknanya bukanlah dituju kepada umat Islam sahaja, tapi semua rakyat Malaysia ini dilarang menghadiri pusat-pusat perhimpunan bagi mengekang penularan wabak. Jadi kita katakan memang ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyatakan, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzur, yang bermaksud sesiapa yang mendengar azan kemudian dia tak datang menyahut seruan azan tersebut, maknanya tak datang ke masjid, fala salata lahu, maka ulama faham dua. Ada ulama yang kata tidak sah salat dia, ada ulama yang cenderung kepada pendapat la di situ bukannya menafikan kesahihan tapi menafikan kesempurnaan. Maka tak sempurna salat dia di rumah kalau dia dah dengar azan tapi tak datang semayang di masjid. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min uzrin, boleh untuk dia tak datang masjid sekiranya dia mempunyai keuzuran. Apa maksud keuzuran? Maka uzur di situ ada dua yang disebut oleh para fuqaha, ulama fiqh. Yang pertama, jika dia ini ada sakit, maknanya sakit yang menghalang diri dia daripada bergerak ataupun pergi ke masjid, ataupun dia ada sakit yang mana dikhawatiri penyakitnya itu boleh menjangkiti orang lain yang sihat, jadi dia dibenarkan untuk tidak menghadiri masjid, sama ada salat Jumaat dan juga salat secara berjamaah 5 waktu salat. Lalu satu lagi sebab keuzuran yang membolehkan seseorang itu tidak hadir ke masjid adalah disebabkan al-khawf, perasaan takut. Jadi kebanyakan kita yang tidak pergi salat jamaah dan Jumaat dahulunya pada tempoh PKP yang awal adalah disebabkan perasaan takut, bukan sakit. Perasaan takut. Takut apa? Takut terjangkitnya kita dengan penyakit tersebut, takut merebaknya dengan lebih luas terhadap penyakit tersebut. Jadi itulah tindakan yang menyebabkan kita ini tidak keluar ke mall, tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah, salat Jumaat dan seumpamanya. Jadi di sini yang kadang-kadang dahulu menimbulkan kontroversi yang bersangatan dan seumpamanya. Ada sebahagian kata boleh je salat, tak ada isu, takut Allah lebih daripada takut makhluk. Ada yang kata macam-macam. Tetapi kita secara umum kita ikutlah kepada apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang ada otoriti. Kemudian hadirin dan hadirat, poin yang saya ingin ceritakan, ada juga yang bertanya soalan tentang isu dia tak hadir Jumaat ini lebih daripada 3 kali. Lebih 3 kali, dan semua orang lelaki saya rasa begitu, tak hadir salat Jumaat lebih daripada 3 kali. Lalu dia pun keluarkan hadis Nabi SAW, siapa tinggal salat Jumaat 3 kali maka Allah kunci mati hati dia. Kita kata betul, hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Sesiapa yang meninggalkan salat Jumaat sebanyak 3 kali secara tahawun ni, bermudah-mudahan, mengambil mudah, memandang enteng akan kewajipan salat Jumaat,
maka Allah kunci hati dia. Key dia, kata kunci daripada hadis adalah tahawun, iaitu sifat bermudah-mudah. Kita semua tinggalkan salat Jumaat bukan sebab kita ambil mudah, tak. Kalau tidak kerana penularan penyakit berjangkit, nescaya kita pergi. Tetapi sebab waktu itu ada kekangan, waktu itu adanya mudarat, adanya tersebarnya wabak. Oleh kerana itu kita tidak pergi. Bukanlah bermakna kita ambil mudah, tetapi kita meninggalkan disebabkan adanya arahan pemerintah, itu satu. Kedua, kerana adanya ketakutan akan boleh dijangkiti penyakit-penyakit berjangkit. Yang itu antara sebab. Jadi tidak timbul sangat isu yang kadang-kadang orang kita ini dia mengambil terlalu, orang kata lebih sangat kadang-kadang, sehingga dia menafikan pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh mufti-mufti negeri yang ada otoriti. Yang itu pun kadang-kadang dibantah juga, kerana macam saya sebut tadi, kerana masing-masing menganggap diri sendiri itu sebagai mufti secara tidak rasmi lah. Mufti Facebook, mufti Twitter, mufti YouTube dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itu kadang kita tak berpegang dengan otoriti yang ada di negara kita ini, yang memang ada mereka punya kelayakan dan keabsahan. Baik.